Alright. Okay. Sekarang pun dah pukul 9 dan kita ada 27 orang kita punya yang melihat pada malam ini yang mendatang. So nanti lama-lama dia akan ramai lagi join sekali. So saya mulakan majlis lah tanpa berlengah-lengah lagi, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai MC anda pada hari ini. Saya Fatimah Nahmat akan bertugas pada malam ini. Nampaknya walaupun malam ni malam Sabtu dan kelas ni pun agak last minute, tapi nampak kita ada dalam 30 orang yang join pada malam ni dan dia akan meningkatlah malam ni. Walaupun ni hujung minggu tapi sempat juga meluangkan masa untuk join kelas pada malam ni. So, terima kasih kepada anda semua yang join. Jadi, sebelum saya jemput speaker untuk malam ni, kita akan mulakan kelas dulu dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas pada malam ini mendapat keberkatannya dan semoga input pengisi malam ini memberi manfaat kepada anda-anda semua yang sedang mendengar, insya-Allah. Dan topik kita pada malam ini adalah kesilapan dalam IF. Ianya adalah sesuatu yang menarik sebab sekarang kan viral berkaitan dengan IF ni, dia akan merosakkan perut dan juga buat IF akan menyebabkan rambut gugur, kuku rapuh, and then buat IF merosakkan badan. So jadi dia macam ada sesuatu info yang hilang sebab kita tahu IF ni bagus untuk kesihatan, IF ni bagus untuk menguruskan badan dan juga IF ni bagus untuk rawat sakit metabolik. Tapi macam mana boleh ada spekulasi-spekulasi yang berkaitan dengan merosakkan perut, menyebabkan rambut gugur, menyebabkan kuku rapuh, menyebabkan merosakkan badan. So dekat sini malam ni kita akan kupas apa sebenarnya kebaikan IF dan juga apa kesilapan yang boleh kita lakukan yang sekiranya kalau kita tersilap langkah boleh menjerat diri kita dan juga merosakkan diri, bukanlah merosakkan, dia macam akan kita silap langkah lah macam tu. Jadi kita punya speaker pada malam ini akan dikupas, topik pada malam ini akan dikupas oleh Ustaz Raisul Fadlah. Dan tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan speaker kita. Dipersilakan Ustaz. Tes. Boleh dengar suara saya? Kalau macam ni dengar tak? Tes. Okey, kalau dengar suara saya, sila tekan 111. Okey, boleh dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Setakat ni ada 46 orang. Ya. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah kesilapan dalam mengamalkan intermittent fasting. Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Raisul Fadlah bin Safiruddin. Umur 40 tahun, menetap di Nilai Negeri Sembilan. Saya pada tahun 2017 memulakan journey diet lah. Sebenarnya sebelum tu dah buat pun. Bila naik turun sekejap kan. Yang betul-betulnya buat saya serius nak jadi sihat betul-betul ni tahun 2017 lah. Okay. So bila 2017 tu, untuk makluman saya sejak umur 30 tahun memang saya buat medical check up lah, saringan kesihatan. Sebab ayah saya memang ada diabetes. Jadi untuk dikatakan, biasanya kan orang cakap kalau orang ada diabetes ni, kalau
kalau mak ayah ada diabetes, biasanya anak pun akan risiko untuk kena diabetes tu lebih besar kan. Jadi uh, sekejap ya. Okay, jadinya saya setiap tahun, sejak umur 30 tahun buat medical check up. Okay. Bila dah buat medical check up tu, kita tengoklah result. Kalau nampak yang mana cantik, yang mana tak cantik kan. Dekat situ timbul keinsafan, masa tu berat saya dah 90 lebih. Saya tak pasti 90 berapa, tapi masa tu tak timbang kan. Tapi last masa saya timbang tu 90 lebih lah. Maknanya lepas saya tak timbang, mungkin lebih lagi lah. Tapi saya rasa tak sampai 100. Okay, jadi 2017 saya mulakan dengan diet kalori deficit. Jadi kalau kat luar sana, kita akan biasalah jumpa, akan diajar dengan kalori in, kalori out. Maksudnya, kalau kita nak kurangkan berat badan, kita kena makan kurang daripada kalori yang kita, sorry, daripada keperluan kalori kita. Kalau kita perlu kalori 2000, mungkin kita makan just 1500. Ataupun kalau kita makan juga 2000, kita kena top up dengan exercise lah untuk bakar kalori tersebut. Okay. Jadi 2017 saya pun join coaching online juga dengan coach, dengan coach lah, beberapa orang coach. Kemudian 2018 dah start tu. Dah pertengahan, dah dekat ujung-ujung 2018. Bila dah start, so saya pun mula dengan IF. Maknanya sekarang ni 2014 kan. Dah lebih kurang 6 tahun lah saya buat IF. Okay. So bila kita buat IF ni, Alhamdulillah sebelum tu, boleh kata setiap bulan saya akan pergi klinik lah. Pergi klinik untuk apa? Sebab saya ada lelah dulu. Saya ada lelah. So bila pergi setiap bulan tu akan pergi klinik lah. Dapatkan rawatan. Tapi sejak saya amalkan IF, Alhamdulillah 2018, lepas tu tak pernah pergi klinik. Okay. Kemudian 2022 baru mula. Hujung tu baru try nak buat lazy keto. IF memang teruskan. Cuma saya tambah dengan buat lazy keto. Kemudian uh, 2023 barulah saya join PMLS Premium lah. Skrin boleh nampak ya? Boleh nampak skrin. Kemudian 2024 saya mulakan dengan low carb lah. Bila dah sampai berat ideal, saya mulakan dengan low carb dan saya juga sebabkan buat resistance training, jadi kita perlukan keperluan karbohidrat sedikit lah dalam kita punya pemakanan. Okay, next. Ini gambar saya dulu lah. Ini sebelum 2017. Ya. Keadaan saya masa tu obes. Tapi happy lah. Yang penting happy. Penyakit metabolik belum lagi. Tapi 2017 tu dah masa saya buat medical check up dah kat border lah. Itulah yang mendatangkan keinsafan. Okay. Ni selepas IFLK. Sorry, lepas IF. Ni buat IF lah. Yang baju pink ni 2017 awal. Lepas tu saya buat diet kalori. Dia jadi macam yang baju biru berkopiah ni. Okay. Baju biru kopiah ni selepas buat diet kalori lah setahun setengah. Jadi setahun setengah macam ni lah progresnya. Tapi bila saya buat IF, jadi macam baju kuning ni lah. Baju kuning dengan baju coklat. Tapi selain saya buat IF, saya juga rajin berlari lah masa tu. Kalau tengok baju kuning ni nampak macam kurus sangat kan. Saya pun tengok ada setengah orang mungkin anggap ni macam orang sakit ke apa kan. Daripada berisi macam ni, tiba-tiba jadi keding macam ni kan. Okay. Ini pun sebelum dan selepas masa baju pink. Ni kalau perasan saya crop ni. Saya crop baju pink ni. Kalau tak crop nampak lagi besar lah. Ini pun gambar ni anak saudara hantar. Dia tunjuk masa gambar saya dulu. Kebetulan ada dalam galeri dia, dia hantar. Inilah rupa saya dulu. Dan ini selepas mengamalkan IF. Okay. Ini gambar minggu lepas lah. Minggu lepas. Berat terkini saya tak pasti sebab saya punya timbang dah rosak dan saya tak ada keperluan pun nak timbang. Saya lebih suka tengok ukur tu daripada yang pertama, rupa kita dalam cermin. Dan yang kedua adalah kita punya seluar lah.
kita punya seluar. Bila kita pakai seluar, tak sendat, selesa, maknanya okey lah tu. Ya. Ni minggu lepas. Okey. Baik. Setakat ni, okey. Kita teruskan. Sebelum tu, cuba type dulu 222. Dah ada 63 orang. Okey. Baik. Okey. Kawan-kawan, kita jadi sihat disebabkan kita memilih untuk jadi sihat. Kalau kita tengok rumah sebelah kiri ni kan, dia terbiar sampai kena lelong kan. Semak sama naik kan. Sebab apa macam ni? Sebab dia terbiar. Manakala rumah sebelah kanan ni, sebab apa dia kemas, cantik kan. Ada pokok, ada taman kecil ni kan. Kenapa jadi macam ni? Sebab ada orang yang uruskan. Ada orang yang kemaskan, yang bersihkan selalu. Kalau tak, dia jadi macam sebelah kiri lah. Macam tu juga dengan kita. Badan kita ni umpama sebuah rumah lah. Kalau kita tak jaga, dia jadi macam sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ni kita umpamakan badan yang penuh dengan insulin resistant. Kerintangan insulin ataupun kerentanan insulin. Ya. Maka kalau sebelah kanan ni, badan yang sihat. Terjaga, kemas, cantik kan. Jadi kalau kita nak macam sebelah kanan, maka kita perlu usaha ke arah tersebut. Dan malam ni kita belajarlah sedikit tentang IF dan kita cuba elak kesilapan-kesilapan yang berlaku bagi orang-orang yang buat IF. Okay? Pertama sekali, bagaimana dan kenapa intermittent fasting? Intermittent fasting ni adalah corak pemakanan yang melibatkan kitaran antara tempoh berpuasa dan tempoh makan. Kalau kawan saya cakap, IF ni 2 jam saja. Dia hanya ada 2 jam. Jam makan dan jam puasa. 2 jam je lah. Jam puasa tu maksudnya jam tak makan lah. Dan jam makan. Okay. Macam mana kita nak buat? Ada macam-macam lah. Ada orang bermula dengan 12 jam berpuasa dan 12 jam makan. Okay. Kemudian naik sehingga 16 jam puasa, 8 jam makan dan seterusnya. 18 jam puasa, 6 jam makan. Cuma masa makan tersebut bukanlah kalau kata 18 puasa dan 6 jam puasa. Bukanlah 6 jam tu, sepanjang 6 jam tu makan. Kan, ya? Kita hanya makan 2 atau 3 kali saja sepanjang eating window. So dia ada fasting window, masa puasa dan eating window, masa untuk makan. Cuma masa waktu makan tu, kita hanya makan 2 dan 3 kali dan elakkan snack lah. Okay. Kemudian bagi orang yang mengandung, menyusu, ataupun kalau perempuan yang beberapa hari sebelum datang bulan, ataupun semasa datang bulan, kita tidak galakkanlah untuk buat lama-lama. Cukup sekadar 12 jam, 14 jam. Walau bagaimanapun kalau buat 12 jam, 14 jam, sebelum sampai 14 jam dah lapar, sebelum sampai 12 jam dah lapar, boleh terus makan. Sebab itu keperluan badan dia masa tu. Dia perlu, itu adalah signal daripada badan dia bahawa dia perlukan nutrisi. Sebab bila datang bulan kan keluar darah banyak kan. So bila keluar darah banyak, maka nutrisi yang dalam badan pun dikeluarkan. Masuklah mineral. So perlukan nutrisi sebagai ganti. Dia perlu makan lah. Kenapa kita buat puasa? Biasanya orang buat puasa kenapa? Ada banyak sebab lah. Sebab yang paling ramai orang buat adalah untuk turunkan berat badan. Okay? Kemudian ada juga orang buat ni untuk kesihatan. Ada orang yang dah pre-diabetes, diabetes ataupun darah tinggi, apa lagi? Kolesterol, ya? Ataupun ada masalah, pelbagai masalah metabolik lah. Okay? Fatty liver dan sebagainya. Bila buat IF dan jaga pemakanan, insyaAllah kesihatan dia beransur membaik. Ada juga orang buat IF ni sebab kewangan lah. Dan pengalaman saya sendiri kalau buat IF, bagi saya lah lebih jimat berbanding kalau kita tak buat IF. Sebab kalau sebelum ni mungkin kita makan 3 kali ataupun lebih, 5 sampai 6 kali setiap snacking.
Tapi bila kita buat IF, kita mungkin hanya makan 2-3 kali saja tanpa snacking. Okay? Kemudian dari segi kerjaya, mungkin ada orang bila kata tak sihat, ada setengah majikan dia wajibkan kerja dia untuk buat medical check up setiap tahun lah. Bila-bila lagi bila umur 40 ke atas kan. Kalau tak lepas tu, maka mungkin ada benefit yang dikurangkan atau kontrak. Kalau kontrak mungkin kontrak tidak disambung. Jadi dia juga melibatkan berat badan dan juga kesihatan lah. Dan ada juga orang berpuasa disebabkan suruhan agama ataupun nak selesa beribadah. Pun satu hal juga kan, nak selesa beribadah. Kalau saya pernah tengok satu filem Umar, Umar bin Khattab, dia pernah tegur sahabat yang berperut buncit. Jadi perut buncit ni sebenarnya menyalahi lah sunnah Nabi. Maksudnya dia satu perkara yang tidak elok dipandang dalam agama kita. So kalau kita berlebihan berat badan, bila kita dapat turunkan, maka itu adalah salah satu bentuk ibadah juga, insyaAllah. Okay. Dan kenapa IF ni berkesan? IF ni berkesan sebab bila kita makan, bila kita makan, 4 sehingga 8 jam pertama, badan kita proses makanan tersebut. Okay. Selepas 8 jam sehingga 12 jam, badan kita akan menekan lemak daripada kita punya glycogen. Kalau glukos tadi terlebih, dia akan simpan sebagai glycogen. Tapi bila kita berpuasa, selepas 8 jam, badan akan mula ambil simpanan daripada kita punya hati dan otot sebagai tenaga. Bila glycogen dah habis dekat hati, maka badan kita akan mencari sumber tenaga yang lain, iaitu daripada simpanan lemak dalam badan kita. Sebab itulah IF berkesan untuk membakar lemak-lemak yang berbaki dalam badan kita. Okay? Lemak yang berlebihan lah. Kemudian kesilapan kita masuklah. Kesilapan yang pertama dalam buat IF. Kesilapannya adalah kenapa kita buat IF hanya semata-mata untuk kurus. Okay? Bila orang buat IF sebab untuk kurus, maka dia akan buat apa-apa juga cara supaya dia jadi kurus lah. Maklumat utama ni nak kurus kan. So dibuat mula-mula 12 jam, lepas tu naik 14 jam, lepas tu naik 16 jam. Kalau 16 jam tak boleh, 18 jam, 20 jam. Lepas 20 jam dia tak turun-turun juga ataupun dia nak terus turun banyak, dia buat 1 meal a day, omet kan. Setiap hari buat omet. Itu pun dah satu kesalahan. Okay. Kita tak boleh buat 1 meal a day setiap hari. Sebab itu boleh menyebabkan badan kita stres, ia juga kekurangan nutrisi, ia juga. Kemudian ada juga orang yang buat extended fasting, EF, untuk kerap kali. Sebab apa? Sebab niat nak kurus. Okay? Memang boleh, tapi satu masa nanti dia akan sampai tahap metabolisme dia boleh rosak, boleh terganggu. Okay? Ataupun buat prolong fasting. Boleh buat, tapi sekali-sekala lah. Mungkin kalau extended fasting ni, maksudnya lebih 24 jam. Kalau nak buat sebulan, mungkin let's say seminggu sekali boleh lah. Kalau prolong fasting nak buat sampai, ada yang buat sampai 4 hari, seminggu. Okay? Setahun sekali 2 kali mungkin okey. Tapi kalau selalu buat sebab nak kurus, jangan. Nanti boleh merosak kita punya metabolisme. Okay. Seterusnya, IF ni dia bukan sekadar untuk kurus lah. Kalau kita tengok sebelah kiri ni, fasting benefits ni, kan. Okay, kalau kita tengok ada, sebelah kanan ni, gambar sebelah kanan. Ada banyak lagi manfaat lain selain untuk kurus. Sebab yang paling utama adalah untuk sihat. Sebab kalau kita dah kurus, kalau kita buat untuk kurus, sampai satu masa kita capai target kan. Bila dah capai target tu, so what next? Kan? Biasanya orang, okey lah aku dah kurus, tak nak buat IF dah kan. So bila dia tak buat IF, dia kembang balik. Bila dah kembang balik, nak turunkan semula, dia bukan satu perkara yang mudah lah. Jadi kalau kita buat untuk sihat, walaupun kita dah kurus, kita maintain untuk buat IF supaya sihat. Okay?
Jadi manfaat IF ni ada banyak lah. Bila kita senaraikan sebanyak mungkin manfaat dia, maka dan kita jadikan itu sebagai motivasi, maka kita akan buat IF sebagai gaya hidup dan kita akan teruskan sampai bila-bila insyaAllah. Macam saya dah mula sejak 2018. Okay. Jadi setiap hari buat IF minimum 12 jam. Okay. Kalau puasa sunat, sebelum tu dah biasa buat puasa sunat. Tapi amalkan dia sebagai IF setiap hari bermula 2018 lah. Okay. Kemudian yang kedua, kesilapan yang kedua adalah, kita makan atau minum yang salah dan berlebihan. Okay. Bila kita makan berlebihan, dah tentulah kita punya, walaupun kita IF, walaupun 1 meal a day, tapi kita makan yang salah, makan yang berlebihan, maka berat badan kita tidak akan turun, kesihatan kita pun mungkin tidak membaik. Okay. Dan biasanya makan apa kita yang mudah berlebihan? Kalau kita makan, yang pertama, karbohidrat. Bila kita makan karbohidrat, kita akan, orang kata, lebih mudah untuk makan berlebihan. Protein boleh tak berlebihan? Boleh jadi makan protein berlebihan. Tapi kalau kita makan yang real food, makanan semula jadi, kita susah untuk makan protein berlebihan. Begitu juga dengan lemak. Kalau kita makan lemak berlebihan, maka berat badan dan kesihatan akan maintain. Tapi berat badan mungkin dia boleh jadi naik, terus naik. Sebab apa? Sebab berlebihan makan. Jadi kalau nak buat IF, pastikan jaga juga makan. Makan kena jaga. Macam kita dalam PMLS, kita makan ikut kaedah lazy keto lah. Bila dah sampai berat ideal, kita amalkan low carbohydrate diet. Pemakanan rendah karbohidrat. Okay. Okay. 4 gram karbohidrat bersamaan dengan satu sudu gula. Okay. 1 senduk nasi dia bersamaan dengan 40 gram karbohidrat. Okay. Saya ulang 4 gram karbohidrat bersamaan dengan 1 senduk gula. Okay. 1 senduk nasi berat dia adalah 1 senduk nasi berat dia adalah 40 gram karbohidrat. Maka 40 gram karbohidrat bersamaan dengan berapa sudu? Cuba type berapa sudu gula 1 senduk nasi. Test. Dengar ke? Betul. 10 sudu gula. Adjust sikit. Suara clear? Clear. Okey, baik. Ya. Okey, jadi makan nasi okey ke tak okey? Itu terpulang. Tapi kita dalam PMLS kita tak makan nasi lah. Kita hadkan karbohidrat 20 sehingga 50 gram sahaja sehari. Dan itu pun bukan daripada karbohidrat. Itu daripada lauk yang kita makan bersama dia dimasak ada melekat gula kan. Sebab kadang-kadang dekat kedai makan orang masak uh, lauk apa-apa dia letak gula. Atas sup kadang-kadang dia letak gula kan. Kalau kicap tu memang gula lah. Okay. Seterusnya, kalau tadi makan berlebihan. Sekarang ni makan macam biasa buat IF. Bila sampai satu makan, kita makan. Tapi makan ni tak cukup nutrisi yang diperlukan. Okay. Kita bila puasa ni kita dah kurang ataupun jarang makan. Kan? Bila kita makan pula, ada setengah orang mungkin dia tak jaga makan. Dia makan sesuka hati. Jadi, adakah makanan, minuman kita pada hari ini padat dengan nutrisi? Kita kena tengoklah sumber makanan kita. Sebagai contoh, tengok kita punya, contoh kalau makan ayam, ayam sumber protein kan. Dalam PMS kita makan high protein, moderate fat. Okay. So kalau makan protein ayam, ayam tu apakah makanan ayam pada hari ini? Kan? Kemudian kita tengok juga daging. Daging makan apa? Kita tengok juga ikan kan. Orang beli ikan bagi makan apa? Kan? Orang tanam sayur. Tanam sayur tu
baja, racun macam mana, kan? Jadi kualiti makanan pada hari ini dah berkuranglah berbanding zaman mak ayah kita, atuk nenek kita dulu. Okay? Sekarang ni jaranglah orang tanam sendiri, melainkan memang kalau tanam sendiri tu memang terbaik lah. Tapi sekarang ni jaranglah orang yang tanam sendiri. Dan sumber protein yang organik, contoh ayam organik, sayuran organik, harga dia lebih mahal berbanding yang dijual di pasar. Contoh kalau kita pergi, kalau saya kat sini biasa pergi Giant ataupun Lotus lah. Yang itu memang sayur kebanyakannya dari Cameron kan. Adakah bebas daripada racun? Ada yang organik tapi harga dia lebih mahal. Tapi kita biasanya dalam ekonomi yang serba macam ni kan, yang kadang-kadang tidak menentu, maka kita mungkin memilih untuk mengambil yang lebih murah. Tapi dia punya kandungan nutrisi pun kurang. Okay? Jadi adakah kita perlu ambil nutrisi tambahan? Yang ini sebenarnya bergantung diri masing-masing lah. Tapi kami dalam PMLS, kita memang amat menggalakkan mengambil nutrisi tambahan ataupun suplementasi. Okay? Kenapa kita perlukan nutrisi tambahan? Yang pertama untuk menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Kita nak sihat ni, kita perlukan nutrisi yang cukup. Kalau badan kita tak sihat, maka kita tak boleh nak turun berat badan, nak baiki kita punya kesihatan, fatty liver kan. Contoh, hati berlemak. Macam mana kita nak bakar lemak kalau kita punya metabolisme pun besar, kan? Jadi kita nak baiki metabolisme, kita pun perlukan baja, kita perlu baja, kita perlu labur supaya badan kita sihat, barulah lemak tu boleh dibakar, kita boleh elakkan, kita boleh melawan kita punya insulin resistant. Okay? Kemudian menambah nutrisi yang kurang. Macam saya cakap tadi, sumber makanan kita dimakan apa? Ayam, kambing, lembu, ikan makan apa? Kan? Sayuran pula kena racun. Jadi nutrisi yang kurang ni, yang kualiti dia rendah, kita perlu top up dengan nutrisi tambahan. Okay? Kemudian suplementasi ini juga bantu untuk meningkatkan tenaga, kesihatan mental dan juga macam saya cakap tadi lah, makanan hari ini dah kurang berkualiti. Okay? Kemudian ini saya share sikit 5 essential nutrients. Okay? 5 nutrisi yang diperlukan, yang betul-betul essential lah, diperlukan oleh badan kita. Yang pertama, essential amino acid. Tidak pula hilang A dia. Amino acid maksudnya protein lah. Okay? So daripada protein tersebut, seelok-eloknya daripada real food lah, daripada makanan. Makanan semula jadi. Okay? Yang nampak rupa dia. Ada mata, ada kaki kan. Dia boleh berjalan, berenang ataupun terbang. Okay? Dan kalau kita orang Islam, makan yang halal lah. Okay? Pilih yang halal saja. Kalau tak cukup, contoh orang yang buat weight training. Dia dah makan dada ayam. Dada ayam kalau dah makan 2 ketul memang nak makan lagi susah lah. Kecuali kalau ada kawan-kawan saya, dia dada ayam di blend, minum. Saya tak berani buat macam tu lah. Tapi ada orang buat macam tu. Itu memang real food masih lebih baik berbanding dengan ada orang ambil whey protein kan. Whey protein biasanya daripada kacang soya. Utamakan yang real food berbanding yang supplementasi lah untuk protein. Okay. Kemudian essential fatty acid. Lemak yang baik. Contohnya minyak ikan lah. Fish oil. Sebab dia mengandungi omega 3. Sebab kebanyakan makanan kita mengandungi omega 6. Jadi kita dah terlebih omega 6. So kita perlukan omega 3. Omega 3 ni daripada mana? Daripada minyak ikan, daripada sebahagian sawit. Sawit pun ada omega 3. Tapi yang betul-betul ni lah. Ustaz, kadang clear, kadang tak clear. Oh ya ke? Takut line saya. Test. Sekejap Line okey, macam jauh dekat. Oh macam tu Sekejap. Okay, kalau tak clear bagi tahu balik Okey.
Okey, essential fatty acid Seterusnya vitamin. Vitamin ni biasalah A, B. Vitamin B ada banyak lah. Vitamin C, D, K kan dan sebagainya. Vitamin ni adalah dia adalah tingkatan daripada vital mineral vitamin. Kemudian mineral. Kalau orang tak cukup mineral ni, sebagai contoh dah puasa. Bila puasa, rasa pening, rasa nak hitam kan. Ataupun rasa kaki kejang. Kalau tidur malam, rasa tarik urat kan. Tanda-tanda kekurangan mineral lah. Biasanya kalau ada juga setengah orang berlaku keto. Jadi kalau jadi macam tu, kita sarankan untuk ambil air garam. Garam ni mineral lah. Tapi biasanya garam ni dia mengandungi sodium yang tinggi. Okay? Jadi carilah garam macam kita contoh pink salt ataupun Himalayan salt kan. Sodium ada tapi ada mineral lain juga. Start Potassium dan sebagainya. tenggelam timbul. Allah. Okey, kalau saya cakap macam ni okey ke? Tadi saya pakai Okey. Okey, saya buat macam ni lah seterusnya phytonutrients. Phytonutrients ni adalah pekatan tumbuhan lah. Ustaz Kalau ulang balik supplement, Ulang balik. Tadi vitamin mineral kot. Nombor 3, okey. 4 tu. Okey, vitamins. Vitamins ni biasalah daripada kalau daging dia ada sebahagian mengandungi vitamin-vitamin tertentu. Manakala untuk melengkapkan vitamin yang ada, kalau kita ambil suplementasi itu boleh membantulah, amat-amat membantu. Bahkan saya sebelum buat IF sendiri pun saya dah ambil vitamin ni. Okey. Kemudian minerals, kalau kita buat IF rasa pitam kan, rasa pening, rasa tarik urat, rasa kejang kan. Yang itu tanda-tanda kurang minerals ataupun keto flu. Keto flu ni antaranya macam samalah, pening kepala, gatal-gatal dan sebagainya. Minerals yang paling mudah kalau berlaku macam tu, maka ambil lah air garam. Okay? Air garam, ambil air, campur secubit ataupun 2 cubit garam, kacau-kacau, minum. Saya pun kalau minum kopi pagi-pagi kan, di samping buah kopi, saya buah garam juga. Okay? Untuk apa? Untuk mineral. Sebab bila dah, saya biasanya saya akan mula IF petang. So pagi tu, kita dah membuang, kita dah kencing kan. So mineral tu pun keluar daripada badan kita, daripada air kencing kita. So kita nak top up, kita ambil lah mineral. Begitu juga, badan kita kan kalau kita bakar lemak, lemak ni kan dia mengandungi air. So bila kita lose weight, air tu pun dilepaskan. Okay? Jadi untuk ganti cair dalam badan kita supaya kita tak dehydrated, kita perlu ambil minerals. Yang paling mudahnya garam lah. Seterusnya phytonutrients. Phytonutrients ni adalah pekatan tumbuhan. Okay? Pekatan tumbuhan. Suplemen yang sintetik dia tak ada phytonutrients lah. Phytonutrients ni berasal daripada tumbuhan, daripada buahan. Cuma kalau kita nak dapatkan daripada buah-buahan, contoh oren kan. Kalau orang kata kalau nak vitamin C, ambil oren. Berapa banyak kita nak dapatkan vitamin C? Let's say sehari kita perlukan 500 mg vitamin C. Okay? Berapa biji oren kita kena makan baru memenuhi keperluan vitamin C? Kan? Bila kita makan oren pula, oren pada zaman sekarang dia tinggi fruktos. Gula dia tinggi, tapi nutrisi dia amat rendah. Jadi kalau kita makan buah setiap hari oren, maka bukannya tambah sihat. Ada kes orang suka makan buah, dia tak suka pun makan yang manis-manis, makan nasi apa semua, tapi banyak makan buah. Kalau makan tembikai tu, letak dalam teh ais, keluar, makan setengah tu boleh habis. Kan? Dan makan hari-hari. Pun boleh kena kencing manis. Padahal orang kata buah adalah ramai yang cakap lah buah ni sihat. Dia memang makan pada musimnya, bermusim dengan had terhad, itu boleh lagi lah. Tapi kalau makan hari-hari,
dia tak sihat lah. Okay. Jadi ambillah phytonutrient daripada suplemen yang memenuhi perkara tersebut lah, daripada makanan, daripada real food dan juga daripada suplementasi yang boleh membantu. Kalau kami di PMLS, kita amalkan ni lah salah satunya, Nutrilite Daily Plus. Okay? Daily multivitamin, multimineral plus. Jadi Nutrilite ni, syarikat ni dah wujud 90 tahun. Pada tahun ini dia berumur 90 tahun dan dia disahkan halal oleh Ivanka. Ivanka ni kalau kita kat Malaysia JAKIM, kalau kat US dia Ivanka lah. Tapi Ivanka pun diiktiraf oleh JAKIM. Kemudian dia produknya mestilah organik. So bila disebut organik, dia tidak mengandungi, dia bebas daripada racun perosak, racun rumpai, racun serangga dan sebagainya. Dan dia tidak mengandungi perisa, pengawet, pewarna. Dia nature lah. Okay. Setiap biji, satu biji Nutrilite Daily Plus ni mengandungi 13 vitamins, 8 minerals, 3 phytonutrients dan lutein. Okay. Lutein ni 3 pakatan tumbuhan ni inilah, seri acerola, lobak ungu, ni apa tak silap saya, cranberry. Okay. Lepas tu lutein daripada marigold, bunga marigold ni. Okay. Sebotol dia ada berapa? Ada 90 biji. Boleh guna untuk 3 bulan. Okay. Dan bagi yang join PMLS ataupun beli Nutrilite Daily Plus ni, kita bagi free 4 ebook dan boleh dapat free keahlian PMLS. Ini optional lah sebab ada orang nak join PMLS, ada orang tak nak join. Tapi kalau nak join, kami amat alu-alukan lah. Apa ebook tu? Ebook PMLS Basic, ebook PMLS Advance. Yang Advance ni 300 muka surat lah. Baca ni memang hadam lah pasal IFLK. Okay? Yang PMLS Basic ni diterangkan secara ringkas pasal IF, IF, pemakanan dan senaman. Okay? Kemudian ada ebook kolesterol. Okay. Bila buat IF, ramai kawan-kawan mengadu bila buat IF, kolesterol naik. Dah gelabah kan bila buat medical check up. Jadi kita maklumkan kat sini, kolesterol naik ni apa yang menjadi kita punya concern, apa yang naik. Secara ringkasnya triglyceride lah. Kalau triglyceride tinggi, maka ada inflamasi dalam badan. Okay, saya lupa nak beritahu tadi. Fish oil kan, essential fatty acid ni, guna fish oil ni juga untuk mengurangkan inflamasi, keradangan dalam badan. Begitu juga kolesterol ni, kalau LDL yang orang kata kolesterol jahat, dia sebenarnya melawan, menutup saluran darah yang rosak akibat inflamasi. Okay. Jadi kalau ambil fish oil, dia boleh memperbaiki kolesterol seorang. Kemudian kita ajar juga keto flu. Keto flu ni, kalau jadi keto flu, apa saja ciri-ciri dia dan macam mana kita nak atasi. Okay. Kemudian kesilapan yang keempat, kita tidak bersenam. Ada orang bila dia dah buat IF, dia rasa selesa kan. Rasa selesa. Aku buat IF tak bersenam pun boleh turun berat badan. Jadi dia tinggalkan amalan bersenam. Okay. Jadi ini fakta. Sejak umur 30 tahun, manusia kehilangan 1% otot setiap tahun. Jadi semakin kita meningkat usia kita, maka kadar muscle kita akan kurang 1%. Ini buat IF ke tak buat IF ke sama saja. Kecuali kalau kita buat latihan lah, buat training, buat bersenam, maka kita punya otot ni sama ada maintain ataupun dia bertambah. Maintain dan bertambah kalau kita buat senaman, terutamanya senaman beban lah, angkat besi ataupun senaman rintangan, weight training. Okay. Jadi senaman, walaupun kita buat IF, kita tetap perlu untuk buat senaman untuk kesihatan kardiovaskular dan metabolik. Kardio ni jantung lah, vaskular ni saluran darah. Okay. Kemudian buatlah seminggu at least 3 kali. Kalau dalam PMS, untuk burn fat kita amalkan brisk walk lah, berjalan
bukan berjalan santai, berjalan laju. Kita tak boleh berjalan santai. Berjalan santai ni melenggang, dia tak ada kesan sangatlah. Untuk burn fat kita perlu sampai heart rate sebanyak 60 hingga 70% kita punya maximum heart rate. Ataupun heart rate aerobik. Kalau berlebih, dia jadi anaerobik. Kalau anaerobik, badan kita akan membakar gula. Dia bakar lemak sikit, dia bakar gula lebih. Tapi kalau aerobik, dia bakar lemak lebih, dia bakar gula sikit. Okay? Kemudian elakkan bersenam semasa sedang stres. Kalau kita tengah stres, elakkan buat bersenam. Ataupun kalau kita, contoh tak cukup tidur, semalam tak cukup tidur, hari ni kalau nak bersenam pun bersenam secara low impact, okey. Jangan bersenam yang berat. Sebab boleh membebani kita punya badan lah. Dan jangan juga bersenam pada waktu malam, kan. Kalau kita tengok orang yang meninggal semasa bersenam ni, biasanya berlaku pada waktu malam lah. Sebab apa? Biasanya badannya dah terlampau penat lah. Pagi dah bekerja, kan, balik ada jam lagi, mungkin hal family lagi, lepas tu keluar pergi bersenam, kan. Badan dah stres, jadi sampai satu tahap badan dia turn off lah. Itu yang boleh kena heart attack. Heart attack bukan sebab dia ada saluran darah dia rosak, bukan, sebabkan terlampau stres. Jadi kalau senaman yang ekstrim tu, kita perlu pandai-pandai lah. Invest lah untuk jam fitness. Kita boleh tengok heart rate kita kalau belah berlebihan, dah terlampau stres, so kita boleh berhenti pada masanya. Okay? Okey, kesilapan yang seterusnya adalah stres yang tidak terkawal. Okay? Stres ni selain stres mental, fikiran, juga ada stres fizikal, dan juga puasa sendiri adalah satu bentuk stres. Okay? Sebab tu kita tak galakkan orang buat one meal a day sentiasa, berterusan. Kalau nak buat seminggu sekali, 2 kali, okey. Tapi jangan buat sepanjang minggu, sepanjang bulan, jangan. Okay? Kemudian juga bagi, saya dah cakap tadi, ibu mengandung, menyusu, kan. Puasa ni stres, jadi just buat 12 jam pun dah cukup. Okay? Begitu juga wanita yang datang bulan, sebelum dan semasa datang bulan, awal-awal tu, kan. Kalau nak buat IF, jangan buat lama-lama. Okay? Kalau dah lapar, terus makan. Sebab lapar tu adalah satu signal daripada badan kita untuk kita top up nutrisi. Okay? Stres yang berpanjangan boleh mengganggu sistem saraf. Okay? Kita ada sistem saraf yang dinamakan simpatetik dan parasimpatetik. Parasimpatetik ni sistem saraf yang supaya kita cool down, kita relax, kan, kita bertenang. Kalau stres kita tak berkawal, maka nervous system ni boleh rosak lah. Okay. Kemudian stres ni juga berkaitan dengan hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon stres lah. Bila kita stres, kortisol naik. Bila kortisol naik, dia akan menaikkan juga gula dalam darah. Bila gula naik dalam darah, maka insulin akan dikeluarkan. Bila keluar insulin, maka insulin akan menyimpan lebihan lemak. Dan bila orang kerap stres, dia salah satu tanda dia simpan lemak dekat perut dia. Okay? Dan kalau kita ambil suplementasi B-kompleks dan magnesium, itu boleh membantu meredakan kita punya stres. Okay? Kemudian kesilapan yang seterusnya, tak cukup tidur berkualiti. Okay. Ramai orang dah buat IF, disiplin, makan jaga, stres, okey lah, tip-top, jaga, kan. Tapi tidur dia tak cukup. Dia selalu tidur lewat, selalu tak cukup tidur. Maka ini pun boleh mengganggu bukan sahaja berat badan, kesihatan juga terganggu. Sebab fitrah manusia, kalau tengok gambar sebelah kanan ni, fitrah kita adalah pagi ke petang adalah untuk bekerja, malam sehingga awal pagi tu kita masih berehat lah. Malam adalah petang sehingga malam tu kita akhir petang dan malam kita sepatutnya berehat. Sebab tu tadi saya kata
exercise pada waktu malam tu cuba elakkan lah. Okay. Jadi kajian daripada University of Chicago menunjukkan orang yang tidur kurang 7 atau 8 jam akan cenderung makan lebih banyak pada keesokan harinya. Kalau kita tidur lewat pun, let's say pukul 10 kita tak tidur lagi, kan? 10.30, pukul 11 kita akan rasa lapar. Sebab apa? Sebab masa tu hormon kortisol dikeluarkan. Kalau kita tak belajar, kita akan cari apa? Kita akan keluar cari mamak, kita akan masak Maggi, kan? Ataupun kita akan order Grab food. Okay? Tapi sebab kita dah belajar, kita cuba tidur awal. Okay? Tidur awal pukul 10, paling lambat pukul 11 tu dah lelap lah. Okay? Kemudian cuba tidur pada waktu yang setiap malam tu pada waktu yang sama. Jangan kita tidur pada waktu yang malam ni lain, esok lain. Maksudnya sepanjang minggu tu rata kita tidur pukul berapa? Kalau kata pukul 10.30, pukul 10.30 lah. Jangan tidur terlalu lewat. Ataupun jangan tidur awal sebab kita akan susah tidur awal sebab kita dah biasa tidur pada 1 jam tersebut. Kemudian tidur lewat, macam tadilah. Tidur lewat boleh meningkatkan hormon kortisol dan hormon grelin. Kortisol ni hormon stres, grelin ni hormon lapar lah. Dapatkan deep sleep sekurang-kurangnya 90 minit untuk pemulihan recovery. Pemulihan ni recovery lah. Dan pertumbuhan. Kita punya growth. Pertumbuhan. Kalau kita tengok macam mana bila rambut kita tumbuh, bila kuku kita panjang kan, bila kita bersalin kulit kan, apa lagi? Bila badan-badan sel dalam badan kita ni tumbuh, regenerate. Dia berlaku semasa kita tidur, terutamanya masa deep sleep ni lah. Kalau kita tak cukup tidur, kan? Kalau kita tak cukup tidur, macam mana badan kita nak regenerate? Nak melakukan proses pemulihan dan pertumbuhan. Sebab tu orang yang kurang tidur, tak cukup tidur, dia akan nampak lebih tua berbanding orang yang tidur yang cukup, yang berkualiti. Okay? Kalau ada setengah orang susah untuk tidur, susah untuk tidur, maka magnesium boleh. Magnesium salah satu mineral lah. Dia boleh membantu kita untuk tidur lena. Untuk masuk tidur dan tidur lena. Okay? Okay, dan yang ketujuh adalah tidak konsisten. Okay? Ini adalah apa juga perkara. Kalau kita tak konsisten, maka kita tak sampai pada puncak kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kena konsisten. Perubahan yang kecil dilakukan secara konsisten lebih berkesan daripada perubahan besar yang hanya sementara. Sebab tu minggu ni saya ada up satu post dekat Facebook, dekat PMLS punya Facebook. Saya beritahu puasa 16 jam. Puasa 16 jam je, tak payah lebih. Tapi makan lazy keto yang betul, itu lebih baik daripada buat one meal a day ataupun puasa 20 jam ataupun lebih 24 jam. Tapi kita tak tapi kita makan karbo yang banyak, tinggi karbohidrat. Sebab bila kita makan tinggi karbohidrat, kita out of ketosis, insulin kita naik tinggi, kita keluar dari ketosis, dan nak masuk balik ketosis tu ambil masa yang lebih lama. Yang lama lah. Berbanding kita puasa 16 jam, tapi kita makan lazy keto, bila kita makan lazy keto, insulin kita naik juga masa kita makan, walau bagaimanapun, dia akan cepat turun balik sebab kita tak makan tinggi karbohidrat. Jadi kita lebih cepat masuk balik ke mode ketosis. Ketosis ni yang kita nak. Nama ketosis ni lah proses bakar lemak, burn fat. Okay? Jadi lebih baik kita buat IF mungkin tak lama, 12 jam kan. Tapi tambah sikit senaman ataupun 16 jam. Tapi makan lazy keto dengan disiplin. Berbanding kita buat puasa lama-lama tapi kita makan tak jaga, makan tinggi karbohidrat, makan pula processed food kan, maka apa yang kita capai tu lambatlah nak dapat. Okey, itu saja kesimpulannya. Kita perlu berpuasa ikut keperluan dan kemampuan serta keadaan masing-masing lah. Setiap orang berbeza. Jadi anda perlu tahu keadaan anda macam mana. Sebab saya tak tahu, mungkin yang join malam ni ada yang let's say ada yang dah ada diabetes, mungkin ada yang sedang mengandung, ada yang sedang menyusu kan. Mungkin ada yang umur
60 tahun ke atas, ataupun kalau yang muda lebih senang. Kalau umur 40, kalau perempuan dah masuk pre-menopause lain pula kan, ada hormon dalam badan dia. Okay? So kita kena puasa ikut keadaan kita masing-masing lah. Okay? Kita alu-alukan untuk join PMLS premium. Kalau ada yang nak join, nanti boleh contact lah orang yang ajak anda join meeting pada malam ni. Okay? Elakkan karbo dan gula yang berlebihan. Karbohidrat ni sebenarnya gula lah. Macam saya cakap tadi kan. Satu senduk nasi bersamaan 40 gram karbohidrat. Bersamaan dengan 10 sudu gula kan. Kalau kita ambil gula letak dalam gelas kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nak minum tak air? Kan? Mungkin kita tak minum air tu. Tapi kalau nasi, 1 senduk, kita tambah tak? Biasanya orang tambah lah. Kan? Lagi-lagi kalau lauk sedap kan. Sebenarnya dia macam ni. Antara lauk dengan nasi, mana yang sedap? Sebenarnya kita tambah nasi sebab lauknya sedap. Jadi makan je lah lauk tu. Kenapa nak makan nasi? Bukan tak boleh makan nasi. Boleh makan nasi. Kalau anda sihat, kalau anda bersenam, terutamanya weight training lah. Sebab weight training kalau nak bina otot, dia perlu surplus kalori lah. Tapi yang lebih utama adalah essential amino acid. Protein lah tadi Okay. Kalau kita dah makan cukup protein, kita akan rasa betul-betul kenyang dan kita tak teringin dah nak ambil makanan yang lain. Terutamanya daripada karbohidrat lah. Okay. Kemudian makan dan minum yang sihat serta padat nutrisi. Dan kita galakkanlah penuhi jurang keperluan nutrisi dengan suplementasi. Okay. Bersenam pada waktu muda. Jadi tak kisahlah berapapun umur anda sekarang, bersenam dia ada manfaat dia untuk masa depan. Okay. Lagi lebih muda kita bersenam, maka lebih sihat kita pada usia senja nanti. Okay. Senaman apa juga yang kita buat hari ini, itu menjadi satu bentuk pelaburan untuk kita punya usia tua nanti. Kalau kita tak bersenam, macam saya tadi cakap tadi kan, otot dia turun 1%. Bila umur 40 tahun, dia bukan 1%, dia meningkat lagi. Bila umur 50 tahun, otot tu kecut lagi. Cuba tengok orang yang duduk kat hospital. Duduk baring kat hospital kan. Daripada badan berisi, dia boleh jadi kurus. Sebab apa? Sebab dia duduk kat situ saja. Otot dia tidak dilatih, maka dia kehilangan. Otot dia menyusut dan sebahagiannya hilang. Sebab tu otot tu penting untuk dilatih dengan bersenam. Otot ni ada dua. Kardio, jantung, otot jantung dan juga skeletal muscle, otot satu badan. Terutamanya lower body lah. Pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah tu pada usia senja lebih-lebih diperlukan lagi kan. Kalau anda ada rumah 2 tingkat kan, kalau letak mak ayah duduk bawah, kita ingat itu satu bentuk kasih sayang kan. Sebenarnya kalau kita letak mak ayah tu duduk atas, kalau dia masih sihat duduk atas, maka itu adalah lebih baik untuk dia. Sebab apa? Itu melatih otot kaki dia berbanding dia duduk dekat bawah. Sebab kalau duduk kat bawah, dia tak melatih otot kaki, maksudnya dia bertambah kurang lah otot kaki dia kalau tak dilatih. Naik tangga tu pun satu bentuk latihan otot kaki, lower body. Okay? Kemudian kawal dan elakkan stres yang melampau. Ini boleh menyebabkan insulin resistant juga. Jadi kalau kita nak lawan insulin resistant ataupun sekarang kita dah ada insulin resistant, kita IF ni satu bentuk cara untuk baiki kesihatan dan melawan insulin resistant. Walau bagaimanapun, stres pun kita kena kawal. Sebab kalau kortisol naik, insulin pun naik. Okay? Jadi kawallah dan elakkan stres yang melampau. Dapatkan tidur yang cukup, minimum 6 jam. Okay? 6 jam. Lepas tu kalau tak cukup 6 jam malam tidur malam, macam mana? Adakah top up pada waktu siang tu membantu? Dia sebenarnya tak. Bukan tak. Dia tidur siang, dia take a nap pada waktu siang, dia ada manfaat sendiri. Tapi dia tidak mampu menggantikan tidur pada waktu malam. Okay?
Jadi kita macam tidur malam ni macam satu bentuk voucher lah. Okay. Kita ada voucher 6 hingga 8 jam. Kalau kita just ambil 4 jam je, rugilah kan. Kita dah rugi masa untuk recovery dan growth, pemulihan dan pertumbuhan. Okay. Kemudian puasa, inilah yang saya cakap tadi, konsisten lebih baik daripada buat 20 jam atau lebih tapi masih banyak makan karbohidrat. Okay. Itu saja. Kalau ada kita buka lah sekejap soal jawab. Ni pun dah dekat sejam saya share lah. Okay, kalau ada kawan-kawan nak sampaikan soalan, dipersilakan. Macam mana nak padam ni? Apa? Baik ke Ustaz? Salah. Nak tanya sikit. Boleh. Tadi berkenaan dengan OMAD, Ya. tadi digalakkan buat 1 kali atau 2 kali je seminggu kan? Okay. Jadi prolong fasting tu tak okey ke macam mana sebenarnya? Dia ada manfaat dia juga. OMAD ni ada manfaat dia. Prolong Okay. fasting pun ada manfaat dia. Walau bagaimanapun, tengok juga keadaan kita. Kalau masa tu keadaan kita sedang stres melampau kan, tak cukup rehat, apa lagi? Kita kalau perempuan lagi lah, untuk orang yang datang bulan ataupun sebelum datang bulan, dia perlukan nutrisi yang lebih berbanding puasa yang lebih. Okay? Jadi tak sesuai lah untuk dia buat puasa panjang ni. Tapi kalau dia mampu buat dan dia boleh cukupkan keperluan nutrisi dia, itulah yang lebih elok. Okay? Sebab ada je kawan-kawan yang buat, pernah dengar tak snack diet? Tak pernah. Snack diet kan. Snack diet ni salah satu bentuk prolong fasting lah. Puasa 3 sampai 7 hari. Tapi sepanjang puasa tu, mereka amat menjaga pengambilan nutrisi lah. Terutamanya mineral. Dia ada snack jus. Jus ular tu. Bukanlah jus tu isi ular. Tapi ada snack jus tu untuk memenuhi keperluan nutrisi mereka sepanjang berpuasa panjang. Dan benda ni seeloknya dapatkan nasihat lah daripada orang yang mahir dan berpengalaman sebelum kita buat tu. Sebab kalau kita buat sendiri pun boleh, tapi jadi try and error lah. Kalau jadi try and error, apa-apa risiko tanggung sendirilah. Tak ada tempat nak merujuk kan. Tapi kalau akak bangun PMS boleh lah rujuk coach. Jadi sebab tengok CKS punya pemenang kebanyakannya buat prolong fasting. Itu seminggu akhir je dibuat. Ya ke? Pemakanan dia pun akak tengok juga pemakanan dia, senaman dia, suplementasi dia kan. Dia bukan sekadar prolong fasting saja, bukan Betul OMAD lah, saja. betul. Dia ambil juga suplemen kan. Dan exercise. Betul. Okey, fasa maintenance macam mana? Saya pun tak tahu fasa maintenance ni macam mana. Sebab mungkin ni kalau dah sampai tahap berat badan ideal kan. Contoh kalau orang dah sampai BMI normal, itulah kot fasa maintenance dia. Macam saya amalkan low carbohydrate. Okey, apa beza lazy keto dengan low carbohydrate? Lazy keto kita punya karbohidrat limit dia 50 gram maksimum. Manakala low carbohydrate diet kita boleh ambil sehingga 100 gram lah karbohidrat. 100 gram karbohidrat berapa sudu gula? Soalan dia pula. Berapa sudu gula? Jawapannya adalah 25 sudu gula 100 gram. Tapi kalau dia sesuai, tak ada masalah lah. Kan? Terutamanya orang yang berat dia normal. Okay. Insulin dia sensitif. Dia tak ada insulin resistant. Kemudian dia punya dia juga bersenam, terutamanya weight training lah. Maka orang ni sesuai untuk mengamalkan low carbohydrate diet untuk
Kalau yang dikatakan maksud maintenance tadi lah. Okay. Macam itulah kot. Okay, kalau BMR normal, pemakanan masih lazy keto, yang ni terpulang. Nak lazy keto pun tak ada masalah. Nak tukar low carbohydrate pun tak ada masalah. Ikut kesesuaian. Okay. Dia macam ni. Okay. Contoh, orang A dengan orang B. A dengan B. A dengan B makan makanan yang sama. Makanan yang sama. Tapi tindak balas badan mereka berdua boleh jadi berbeza. Sebab setiap orang ni berbeza. Mungkin dia punya ketinggian berbeza. Dia punya berat berbeza. Dia punya dalaman insulin resistant dia, tahap sensitivity insulin dia berbeza. Jadi mungkin kalau A makan, dia tak gemuk. Tapi kalau B makan, kan, makanan yang sama ni, dia boleh jadi sekejap je dah naik. Naik dia lebih. Gula dia tinggi. Berat badan dia naik tinggi. Yang A ni dia makan benda yang sama je dengan B. Tapi berat badan dia naik tak tinggi macam B. Lepas tu insulin dia pun naik tapi turun cepat. Sebab insulin dia lebih sensitif. Kan? Jadi kita kena kenal diri kita. Sebab tu buat benda ni kena buat ikut kesesuaian diri masing-masing. Okay, ada yang tanya IF kena buat setiap hari ke? Kalau saya buat setiap hari lah. Ini untuk saya buat setiap hari minimum 12 jam. Kalau untuk lose weight, untuk turunkan berat badan, dia at least 16 jam lah. Untuk fat loss, 16 jam minimum. Okay. Cuma macam saya beritahu tadi, kalau terlampau stres, buat 12 jam dulu tak apa. Tapi makan, jaga. Okay. Okey, 100 gram carb ni 25 sudu. Gula tadi saya cakap. Ni apa? Kalau tepung roti tak pastilah. Kena kira satu roti berapa gram karbohidrat. Ada sakit gastrik dan GERD. Okey, dia gastrik ni beza GERD dengan gastrik. GERD ni dia punya asid dalam perut, dalam usus. Manakala gastrik ni dia inflamasi, keradangan dalam perut dia. Jadi masing-masing ni rawatan dia berbeza lah. Okay. Untuk pulihkan ni tengoklah, kenal pasti memang itu GERD ataupun gastrik. Kenal pasti dulu. Kalau memang dua-dua nak pulih ni memang better rujuk doktor dulu kan. Lepas tu dalam PMLS kita ajarlah macam mana untuk GERD. Senang je sebenarnya. Untuk GERD sebab dia berkaitan dengan asid dalam perut, kawan-kawan banyak yang jadi baik dengan pengambilan ACV lah. Apple cider vinegar. Dia cuka apple. Ini pun satu bentuk suplementasi juga. Dia membantu kita punya membantu untuk kita rawat masalah kesihatan dan juga untuk meningkatkan kita punya kesihatan. Okay? Pandang gelap lepas bangun tu vertigo lah. Biasanya kekurangan mineral. Minum air garam lah. Dia ada mineral yang kurang. Biasanya minerals ni banyak lah. Magnesium, sodium, potasium kan. Tips untuk yang start lazy keto. Okay. Lazy keto makan lauk je lah. Makan lauk yang kita suka. Suka makan lauk apa. Sebab kalau kita makan nasi kandar contoh kan. Makan nasi kandar lauk dia apa? Lauk dia kan. Dia yang masalah kuah banci tu kan. So mungkin ambil je lah kuah sikit kan. Tapi yang lauk yang lain ayam bawang. Suka ayam bawang, makanlah ayam bawang tu. Kan? Tak ada masalah makan ayam bawang tapi nasi tak payah makan. Okay? Makan lauk. Tinggalkan karbohidrat dulu. Untuk yang suka manis, okay, untuk yang suka manis,
ada pemanis alternatif. Contohnya stevia, sucralose, fruit monk fruit tu kan. Jadi dapatkan pemanis ini sebagai alternatif. Banyak ni soalan. Sekejap betul. Kalau Isnin Jumaat dah buat lazy keto, lepas tu makan karbohidrat, contoh nasi atau buah, kira back to zero lah. Okay. Maknanya kalau Sabtu Ahad makan karbohidrat kan, maknanya Isnin tu mula semula lah. Mula semula. Kalau boleh buat one meal a day, buatlah one meal a day. Kalau tak mampu, buat 16. Buat 16. Kalau sesuai buat 16, 16 lah. Lepas tu makan dengan strict keto. Supaya cepat balik masuk ketosis. Celtic sea salt boleh. Okay, untuk hypertension, untuk orang yang hypertension, sebenarnya kalau dia buat IF pun, hypertension ni disebabkan inflamasi dalam saluran darah. Maka apa yang baik untuk dia adalah, yang pertama dia kena elakkan perkara yang boleh menambah inflamasi keradangan tersebut. Apa dia? Bila kita buat IF, kita kuranglah makan. So, bila kita kurang makan, sebenarnya kita dah mengurangkan keradangan dalam saluran darah. Kalau kita kurang makan karbohidrat, kita juga dah kurangkan keradangan dalam saluran darah. Kita ambil fish oil juga membantu mengurangkan keradangan yang sedia ada dalam saluran darah. Jadi kalau buat tu je dulu pun, insyaAllah dia punya blood pressure akan beransur normal lah. Kawan saya lagi muda daripada saya, umur dalam 20-an, pertengahan 20-an. Lepas 2 minggu buat IFLK, dia punya blood pressure jadi normal lah. Dari asalnya dia nak kena warded, dia kontak saya bagi tahu buat IFLK, saya ajar. Lepas 2 minggu dia kontak balik, dia kata dah normal lah. Dan dah bertahun tak pernah dia punya blood pressure normal. Tapi bila dia buat IFLK, alhamdulillah kembali normal. Banyak ni. Kita sampai 10-10 10-10 saya jawab soalan, lepas tu kita closing lah Okay. Kalau tak nanti sampai tengah malam tak habis, kita nak tidur pula ni. Okay, ni Coach Faizal pun dah tolong jawab dalam chat. Terima kasih Coach Faizal. Macam mana nak heart rate 130 untuk senaman dengan brisk walk? Macam mana? Kalau saya, dia ada dua cara. Bila yang pertama kita kena bersenam lah. Senam jalan tu, brisk walk ni jalan laju lah. Kalau saya guna jam, saya tengok jam lah. Tapi kalau orang yang tak ada jam, dia masa berjalan tu dia boleh bercakap dengan selesa lagi ke tak? Dia jalan laju tapi nafas dia masih selesa kan? Masih boleh bercakap dengan selesa, maknanya tu masih dalam paras aerobik lah. Aerobik. CB Plus boleh selamatkan dari ketosis, bergantunglah kita makan berapa banyak. Sebab 3 biji CB Plus tu dia hanya cover 125 gram karbohidrat lah. CB Plus kita ambil 3 sekali ambil . Okey, kalau ambil ubat kolesterol boleh campur dengan suplemen. Yang ni kena rujuk anda punya ni lah. Anda punya coach. Sebab kita tak tahu ubat apa. Sebab ada ubat yang boleh, ada ubat yang tak boleh. Macam mana kita nak tahu buat lazy keto dengan betul? Yelah, seeloknya join lah PMLS Premium. Okay. Ataupun ni, dapatkan daily ni anda auto masuk PMLS lah. Okay. Ataupun ni saya share lah, kalau anda makan
breakfast kan, breakfast. Contoh macam saya, breakfast pukul 10, katakanlah. Pukul 10 saya makan lazy keto betul-betul. Kalau saya eating window 6 jam, maknanya pukul 4, sebelum pukul 4 saya dah makan lagi sepatutnya kan. Tapi nak makan pukul 4 tu saya tak lapar lagi dan masih agak kenyang. Jadi sebenarnya kalau orang buat lazy keto ni, betul-betul, nak buat 2 kali makan pun dia tak larat. Makan kali kedua tu dia kena paksa. Kalau dia tak makan pun dia boleh tak makan, boleh tahan. Tapi sebab dia perlukan penuhi nutrisi badan dia, perlu makan juga. Okay. Contoh berapa keperluan protein harian kita? Dia formula yang paling senang adalah setiap 1 kilogram berat badan, maka kita perlukan 1 gram protein. Okay. Kalau berat badan, let's say 60 gram, 60 kilogram. So kita perlukan 60 gram protein. Okay. 60 gram protein ni, nak penuhi keperluan 60 gram protein ni, kita kena makan 2 dada ayam. Tengok saiz jugalah. Ada dada ayam yang kecil, kena 2 sampai 3 kan. Kena 2,5 sampai 3. Tapi kalau dada ayam yang besar, 2 dada ayam 3 lah kot. Baru cukup keperluan. Sebab dada ayam, let's say dada ayam yang seberat 40 gram, dia bukannya ada 40 gram protein. Dia mungkin dalam dia mungkin cuma 20 gram protein. Kan? Jadi nak cukup 60 gram protein tu, memang orang kata tersandar lah. Jadi bila kita makan lazy keto betul-betul, kita akan betul-betul kenyang. Tak larat lah nak makan. Makan kali kedua tu pun kena paksa sebab kita nak penuhi keperluan. Contoh tadi keperluan protein lah, kan? Keperluan protein 1 kilogram berat badan bersamaan dengan 1 gram protein. Okay? Bukan satu, contoh kalau tadi berat 60 kilogram, so 60 gram protein kan. 60 gram protein bukan bersamaan 60 gram ayam. Sebab 60 gram ayam dia tak sampai pun 60 gram protein. Okay? Dia bukan maksimum. Itu kiraan mudah lah. 70 kilogram, 70 gram protein. Itu kiraan mudah. Kalau orang yang kalau orang yang bersenam sepatutnya dia perlu lebih. Kalau orang yang buat weight training, coach saya ajar, dia perlu darab 2.2. 2.2. Jadi lagi banyak lah. Okay, dah 10 lebih. Okay. Jadi di samping makan kenyang dengan lazy keto, IF, makan kenyang lazy keto, kami mengalu-alukan lah kalau kawan-kawan ada yang nak dapatkan Nutrilite Daily Plus, boleh hubungi orang yang jemput anda ke dalam kelas online malam ni. Okay? So anda, jadi Nutrilite ni isi 90, dulu 60. Ni yang terbaru, dia isi dia 90 tablet, boleh guna untuk 3 bulan. Ni bukan untuk kami lah. Ini untuk anda sendiri, konsum untuk memenuhi keperluan vitamin, mineral, phytonutrient. Okay? Dan dengan pembelian ini anda akan dapat 4 e-book MPMLS Basic, PMLS Advanced, e-book kolesterol dan Keto Flu. Okay? Itu saja daripada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap dalam penyampaian saya. Mohon ampun dan maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang hebat. Tu dia kupasan daripada Ustaz Raisul yang sangat panjang lebar, Masya-Allah. Dan terima kasih banyak pada Ustaz Raisul kerana atas talk pada malam ini.
Dan nantikan juga kelas lain pada minggu depan dengan topik yang berbeza. Kita cubalah untuk buat kelas setiap minggu dengan topik yang berbeza supaya menarik sikit. Supaya ramai dapat info, dapat ilmu bermanfaat, dapat terus buat. Yang penting buat tau IFLK ni. Ilmu tu boleh dapat kat mana-mana. Tapi yang paling penting tindakan kita. Apa yang kita buat untuk kita konsisten jadikan IFLK ni sebagai lifestyle. Sebab at the end, yang sihat siapa? Bukan kita orang, para coaches ni. Yang sihat adalah anda semua. Jadi, seperti mana pesan Ustaz Raisul, jangan selalu buat umat. Lepas tu, pastikan jangan makan atau minum berlebihan ketika eating window. Lepas tu, pastikan cukup nutrisi dan sentiasa bersenam dan juga kontrol stres supaya stres tu tidaklah terlalu tak terkawal, sebab bila kita terlalu stres, kortisol tinggi dan dia akan menyebabkan masalah-masalah lain yang berkait. Dan juga pastikan kita tidur yang berkualiti dan juga pastikan kita konsisten buat semua yang Ustaz nasihatkan atau Ustaz beri dalam kelas tadi. Jadi sekiranya kalau berminat untuk daily CB Plus ke apa, boleh contact coach anda, atau berminat nak join PMLS Premium pun boleh contact coaches anda juga. Sebab ilmu ni yang dapat dalam PMLS Premiumnya adalah sesuatu yang kita boleh guna pakai dan kita boleh ajar pula pada orang lain. Macam tu. So ilmu ni sebenarnya sangat berguna dan sangat penting. Dan sebenarnya dalam kelas percuma ni dia macam permukaan je, macam surface je. Dan dalam PMLS Premium tu lagi banyak lagi ilmu-ilmu yang dikupas, yang diceritakan secara lebih detail. Jadi kita pun dah nak masuk 10.30, sekarang 10.16. So kita kena tidur awal, at least 6 jam kan, tidur dengan lena. Dan juga kalau perlu ambil magnesium, sesiapa yang malam ni macam asyik stres, sambil tidur pun dia boleh fikir pasal meeting, pasal kerja ke apa kan. So magnesium sangat-sangat membantu. Jadi saya akhiri kelas pada malam ini dengan kita akhiri kelas pada malam ini dengan tasbih kifarah, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan.